رب العالمين المكشف غيب للفقراء إلى صراط مستقيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وفهمنا سليمان كلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن وطير وكنا فاعلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nur jadi sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah. Iman, Islam, ihsan dan ma'rifatullah, kita dapat mengenal Allah dari sisi Allah, di mana dengan sebab itu, dengan rahmatnya semata-mata, maka kita mengetahui bahawa apa saja kehidupan yang kita lalui adalah kisah-kisah, cerita-cerita tentang Allah nak mentajalikan tentang dirinya. Maka ini yang susah dan payah untuk kita memahaminya. Masih lagi kita berada di dalam arus, iaitu berlawanan, yang sering kita mendapat sesuatu ilmu ataupun kefahaman kita yang awal itu tidak kita selesaikan, maka itu kita melawan harus. Kita tidak tetap juga melawan harus. Ketetapan Allah apa telah ditentukan oleh Allah dalam kehidupan kita, tetap kita mengakui bahawa kitalah yang hidup, kita yang mempunyai kudrat, kita yang mempunyai iradat kehendak. Padahal kita dah tentu-tentu dibagi kalimah yang mana kita harus mengikuti apa saja yang telah diatur, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu kalimah yang suci, kalimah yang afdal, yang mulia, iaitu la ilaha illallah. Maka kita tidak berdasiasat, kita hanya membacanya, mengamalkannya berpuluh ribu kali dah, dah berpuluh tahun dah. Maka kita tidak berdasiasat apa isi parti, iaitu maksudlah itu, dan kita isbatkan yang ada hanya Allah. Tapi disebabkan kita tidak berdasiasat, maka kita melawan arus. Kita melawan arus yang mengatakan inilah yang akan kita dipersoalkan nanti. Akan diserahkan kitab kita masing-masing nanti di padang mahsyar, akan dipertanggungjawabkan. Setelah kita mengakui kita yang memiliki hidup, kita memiliki kudrat, kita memiliki ilmu, kita memiliki amalan, kita memiliki penglihatan, pendengaran dan sebagainya, disebabkan ada keakuan diri kehidupan kita. Maka nanti dibagikan kitab, kita lihat sendiri, kita rasa kita yang buat itu, maka itulah azab. Ada orang bertanya kepada saya, macam mana kalau dah tak ada keakuan diri tu, bagaimana rasanya? Saya cakap, kamu tidak pernah mengalami, iaitu mati sebelum mati. Sedangkan kalimah la ilaha illallah tu menyatakan kita ni mati, tak ada. Tapi degil kita nak melawan arus juga, kita nak kata kita ada. Maka itulah azabnya. Maka dah dikatakan tadi, jangan ada lagi merasa keakuan diri. Kamu tidak, kamu masih lagi rasa kamu ada. Di samping Allah ada, kamu ada. Mana boleh wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tetap dalam ibadah pun kamu rasa engkau ada, tetap juga pengakuan tu akan ditulis dengan engkau rasa engkau ada tu, tetap juga salah.
Kamu ingat catatan kamu tu malaikat tulis kamu berbuat kebaikan. Tapi itu bukan kebaikan, sebab kebaikan itu tidak ada pengakuan. Bila orang tu jadi baik, bila orang tu tidak merasa dia berbuat baik, itu dia mengaku dia baik. Melainkan diserahkan itu semua adalah rahmat dan juga kehendak kurniaan Allah. Ini yang susah sekarang ni, dia anggap pelik dan asing. Macam mana ni saja ni? Kan Allah yang suruh kita ibadah pada dia. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk tak lain beribadah padaku. Tidak lain tu maksudnya. Apa dia? Jangan dengan pengakuan diri bahawa kita beribadah. Ibadah tu bukan ibadah tu sendiri adalah makna melakukannya tanpa merasa ada keakuan diri. Ibadah lah tu. Jadi tidak Allah jadikan untuk beribadah. Tak ada. Melainkan yang beribadah hanyalah Allah. Kita salah tafsir. Kita menyalahi saya pula. Saya mengupaskan supaya faham. Kamu dah terbiasa berpuluh tahun berpegang pada situ. Saya suruh keluar, saya pula disalahkan. Saya tak nak lihat kamu masih lagi ada merasakan. Kerana kebanyakan ilmu-ilmu sekarang yang kamu ambil, ilmu-ilmu yang maknanya kamu rasa menurut pemikiran hawa nafsu. Ilmu yang kamu ambil sendiri pun nak biar dapat aku belajar, aku dapat PhD, aku dapat senang mencari duit, aku senang bekerja ada PhD. Atau niat aja pun nak pergi belajar salah dah. Macam mana bila dah dapat ilmu tu? Akan tidak memberi manfaat. Kerana ilmu yang tak awal-awalkan tadi tak dihalakan tujunya ilahi anta maksudi waridaka. Kita nak semata-mata hidup kita setiap huruf alif yang kita belajar ada tujuan dia mengesakan Allah. Tapi dah tidak, kita ni sekarang ni awal-awal lagi kita punya pelajaran dah sampai ke tinggi pelajaran PhD kita. Senang kita ada ilmu. Kita ada ilmu. Sedangkan Sayyidina Umar kata penghujung segala ilmu pelajaran adalah membuangkan ilmu tu balik supaya nyata Allah. Itu orang yang betul-betul faham kemuncak segala ilmu. Engkau mengaku tidak ada ilmu. Bukan terus kau mengaku engkau memiliki ilmu. Itu tak selesai lagi. Banyak mana pun kau dapat ilmu, selagi engkau tak asingkan, kau duduk kepada siapa yang empunya ilmu. Seperti mana Allah bagi tahu, walau kanal bahru midad dan di kalimati rabbi lanafidal bahru qabla antam pada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Allah mengatakan sekiranya air lautan ini dijadikan dakwat untuk menulis kalimat-kalimat rabbi, kalimat-kalimatku, nescaya kering. Dan ditambahkan lagi pun air lautan untuk menulis lagi kalimat-kalimat Allah. Walau ji'na bimislihi madada, tidak ditambah lagi pun tidak juga habis ilmu. Jadi bilanya yang kita nak rasa boleh habis ilmu? Allah bukan suruh kita mencari memikul ilmu banyak tak. Allah maksudkan ayat ni supaya kita faham. Ada sikit ilmu pun tapi kita kena faham apa ada tujuan dia. Allah sambungkan supaya Nabi bagi tahu, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Maknanya tujuannya, katakan Muhammad, aku pun manusia macam kalian juga, mencari ilmu, nakkan ilmu. Namun kepadaku dibagi wahyu oleh Allah. Tak lain wahyu yang Allah Ta'ala suruh di sisi Allah itu tadi, menombor satukan Allah, bukan ilmu. Walaupun ilmu tu banyak Allah Ta'ala kata, tapi tujuan dia kau takkan boleh belajar banyak tu, melainkan aku suruh Nabi ku utus tak lain hanya satu, mengesakan aku, menombor satukan aku, bukan menombor satukan ilmu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa ingin pertemuan dengan yang Maha Agung, yang tak ada pertemuan yang lebih hebat
Tak ada pertemuan yang hebat sekali, yang agung sekali. Kita jumpa raja agung pun sekalipun di dunia ni tak sehebat pertemuan dengan Allah. Beruntungnya orang yang sentiasa dia bertemuan dengan Allah. Allah Ta'ala kata apa? Falyamal amalan soleh. Melakukan amal soleh. Itu amal yang kita lakukan, iaitu kita kenal diri, kenal Allah. Tak ada keakuan diri, bertemulah kita dengan Allah. Kalau ada, selagi ada kita dua, tak boleh temu. Jadi bertemu tu tadi, nak kenal bila kita ni tahu kita tak ada diri, bila kita dah tak rasa ada keakuan diri, iaitu kita rasa keamanan, tenteram, kemanisan. Tak ada yang lebih bahagia. Makna orang-orang yang dah bertemu dengan yang maha agung, yang maha sempurna, pertemuan dia seperti Rasulullah, para nabi, para wali Allah, dirinya innal auliya Allah la haufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tak risau, mereka tak apa. Mereka sentiasa dengan yang dah sampai ke muncak dah. Mereka tak mau lagi hajat mereka, bukan tak mau syurga. Bukan, mereka dah dapat pemilik syurga. Itu makna orang yang dah hilang keakuan diri, tandanya dia gembira pertemuan dengan Allah. Man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan soleh. Dia melakukan amal soleh, dia tak ada lagi merasa keakuan diri dalam kehidupan dia. Bahagia ya dia mengesahkan Allah, manis tiada pahit. Sebab dia tidak mengesahkan Allah, tapi sebenarnya dia rasa yang dia sebenarnya Allah lah mengesahkan dirinya sendiri. Di situlah dia nak ceritakan, tak boleh, kamu buatlah. Sekarang kamu melawan arus. Allah kata Allah yang nyata ada, engkau melawan, kau kata engkau pun nak ada. Kau bawa lagi dengan ilmu-ilmu engkau, kau bawa lagi engkau ceritakan dengan amalan-amalan engkau. Lagi rosaklah kau melawan arus. Harus tu terus menerus mengesahkan Allah. Kau nak lawan macam mana? Sampai bila yang mampu kau nak lawan, yang kau nak rasa engkau ada? Buang. Tidak, engkau dalam innal insana lafil usr. Walas, masa itu sendiri mengesahkan Allah ada lautan-lautan yang berjalan arus terus menerus mengesahkan Allah, mengikuti apa pun yang telah diatur oleh Allah. Kamu melawan selagi itu kamu tidak akan dapat rasa kemanisan. Walaupun hala tuju kamu merasakan seolah kamu adalah amalan kamu amalan penduduk syurga kamu katakan. Tapi sebenarnya kepahaman kamu tidak ke arah kepada pemilik syurga itu tadi. Maka kamu tak akan dapat merasai kemanisan syurga. Sebab pemilik syurga tu yang harus kita pegang, kerana dia pemilik syurga. Kalau kita nak masuk satu rumah, pemilik dia tak bagi masuk, boleh masuk ke? Jangan buat masalah kita ni. Ya, rugi. Saya bukan nak marah. Sebenarnya benda ni kalau dia tak tegas, saya dah maknanya alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah. Allah dah bukakan mukasyafah ghaibul lil fuqara. Saya tak punya apa, Allah bukakan, singkapkan. Dalam keadaan kita tak tahu apa-apa benda. La haula wala quwata illa billah. Seperti mana Rasulullah, maka tu Allah perlihatkan. Allah perlihatkan apa? Bahawa nyata yang jelas yang ada hanya Allah. Kita semua gaib, dan gaib bukan ada gaib, gaibal ghuyub langsung hilang, tak ada apa kita. Yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan mensekutukan Allah dalam ibadah. Makna kita sembunyikan keakuan diri kita dalam ibadah. Itulah syirik yang sangat berat. Allah tolak. Malaikat pun pelik. Kenapa dia ibadah bagus ditolak? Rupanya Allah lebih tahu. Di hadapan Allah, dia tersangkut. Di hadapan pintu malaikat, dia lepas. Sampai ibaratnya sampai kepada pintu Allah SWT, Allah Ta'ala tak bagi masuk. Tak bagi jumpa dengan Allah. Allah kata bagi apa yang dia nak. Jangan sampai menyesal sampai ke situ nanti. Rasulullah SAW sendiri dah bagi tahu, ceritakan. Orang ibadah 60 tahun, selangkah lagi Nabi kata nak masuk syurga, Allah tu suruh malaikat tanya. Dengan sebab apa 60 tahun kau ibadah boleh masuk dalam selangkah lagi ni? Dah nampak syurga dah.
Dia masih mengatakan lagi, dengan aku beribadahlah aku ni layak masuk. Malaikat terus tahan dia, Allah Ta'ala kata tahan dia. Dia tak sedar, tak kenal diri. Buta dia tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kesiannya tu Nabi bagi tahu. Jangan sampai kita jadi begitu, kerana banyak manusia akan sangkut kat situ. Bila dah banyak ilmu, dia akan bangga dengan ilmunya. Bila dia banyak beramal, puasa Isnin Khamis, puasa macam-macam, dia rasa dia dah orang yang paling suci, banyak beramal dah. Berbanding dia pandang orang lain. Ya hantar WhatsApp, aku puasa ni, aku puasa ni, aku puasa ni. Dengan bangga dia nak menceritakan orang. Seolah-olah dia nak ngajak orang fighting, ajak berlawan yang dia tu lebih ahli ibadah daripada orang ni. Dan dia bila orang tu tak mampu, dia rasa dia macam kuat dia amal. Tak malu di hadapan Allah cakap gitu. Orang lagi kita banyak ilmu, lagi kita rasa kita tak punya apa. Sayyidina Ali malam ni dia buat qiyam mulai, pagi subuh tu juga dia nak hilangkan supaya jangan diingat dia lakukan qiyam mulai tu tadi. Berbanding kita punya qiyam mulai dengan Sayyidina Ali, jauh bezanya. Tu tadi. Tetapi dia tetap nak hilangkan supaya dia tak ingat. Dia mulai entahlah. Dia pun langsung tak teringin nak cerita kat orang. Malu perhubungan dia malam tadi dia dengan Allah. Dia nak cerita dengan manusia yang dia tu. Sedangkan itu semua adalah amalan-amalan soleh, amalan-amalan yang Allah berikan rahmat kurniaannya yang dia boleh buat malam tu. Kalau dia tak bagi kudrat oleh Allah, nak angkat mata pun tak larat malam tu. Itu sebenarnya amalan-amalan yang soleh. Kita tak mensekutukan Allah, kita letakkan semua tu hak Allah Ta'ala. Hak Ta'ala. Tapi kita bila dah mengaji kita ni tadi, mengaji nakkan keakuan diri, lagi banyak mengaji, lagi nak keakuan diri, berat dah ni masyarakat kita sekarang ni. Yang semalam ke dulu semalam saya cakapkan, Sayyidina Ali kata, yang akan mengganggu punggungku, yang akan mengganggu umat Islam, yang menjadikan umat Islam rosak, akan datang nanti adalah dua golongan. Yang pertama, orang-orang yang banyak melakukan amalan-amalan. Banyak lakukan amalan-amalan, tapi jahil, tak kenal diri, tak kenal Allah. Perangai dia buruk. Nakkan balasan ni dalam dia beramal. Kedua, orang yang banyak ilmu, alim, tapi perangai dia buruk sebab mengaku dia orang yang berilmu. Banyak sekarang jelas nyata apa yang diungkapkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bahawa berhati-hatilah kita berjumpai orang yang begini. Dia pasti dia akan nak lagakan kita dengan amalan-amalan yang dilakukan banyak, dan akan dilagakan kita dengan ilmu-ilmu ni yang banyak. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan tak bagi kita berilmu, bukan tak bagi beramal, tetapi jangan merasakan bahawa kita yang dalam beramal itu, kita merasakan kita yang melakukan amal. Itu pantangnya tadi. Dalam kita berada ilmu yang tinggi Allah bagi, jangan merasakan itu ilmu kau. Nanti Allah akan temukan kau orang yang ahliku, yang lebih berilmu daripada engkau. Macam mana Nabi Musa ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di mana Nabi Musa setiap kali peperangan, Nabi Musa merasa dia menang, hingga rakyat dia mengatakan, siapa tentera yang paling hebat? Ramai-ramai tentera Musa kata, Musa, tentera Musa. Jadi Musa tak bagi tahu pada rakyat dia bahawa Allah lah yang memberikan kita kemenangan. Dia terlupa nak cakap gitu aja. Allah tegur dia, Musa, hebat kau Musa. Jadi kenalah Musa. Musa, kau cari dekat dunia ni ada lebih hebat, yang lebih aku cintai daripada engkau. Ada yang lebih hebat daripada engkau. Terkena Nabi Musa, kau carilah dia. Ya ke ada yang lebih hebat daripada aku? Nabi Musa tersaut gitu. Ada di hujung dunia sana. Nabi Musa mencari. Selagi aku tak jumpa, dia kata dengan murid dia, aku tak akan balik ke rumah. Jadi cari, dah lelah penat, jumpa di atas bukit, orang kata. Gitulah saya maksudkan. Orangnya, lagi dekat kita tengok, lagi dia berkurap, kaki besar, berdanah. Lagi dekat lagi Nabi Musa tak tahan bau dia.
Mata macam nak terkeluar, kepala ni bernanah, busuk. Dah duduk atas gunung, macam mana dia nak mengarungi hidup ni? Nabi Musa kata. Ya ke ni orang yang paling Allah cintai? Yang paling Allah Ta'ala sayangi? Itu tadi. Rupa tengok, ya Allah, Nabi Musa tengok kondisi dia betul-betul dekat. Nabi Musa terus berdoa, ya Allah, pulihkanlah orang ni, ya Allah. Nabi Musa, dia tak nampak lagi. Orang ni orang yang paling Allah Ta'ala cintai. Lebih dicintai daripada Nabi Musa. Apa dia? Orang yang ni orang yang dia tampar tangan Nabi Musa ketika Nabi Musa berdoa supaya pulihkan keadaan orang ni tadi. Apa engkau sebut? Aku nak doakan supaya engkau jadi pulih seperti biasa. Macam dia tamparnya tangan. Jangan kau berdoa begini. Sebab aku bersyukur aku jadi begini, hatiku bertambah cinta kepada Allah. Hatiku bertambah tenang dengan Allah. Aku bahagia dengan Allah. Jangan disebabkan doa aku jadi elok, aku jauh dengan Allah, aku takut. Terdiam Nabi Musa. Jadi orang yang bila dia kena susah, kena sakit, kena macam-macam, dia bersyukur kepada Allah, itu kekasih Allah. Itu kekasih Allah. Kita baru sakit sikit dan mengeluh. Itu kekasih Allah, tahan. Mereka itu golongan kekasih Allah. Orang yang bila dia susah, dia timpa, dia merasa seolah dia bahagia. Dia rasa bahagia. Dan sebab Allah bagi begini, aku bertambah lagi cinta pada Allah. Jadi dia tak bagi orang lihat susah dia. Dia nyorok atas bukit gunung. Itu Nabi Musa. Jadi kita jangan ingat amalan kita tu dah hebat sangat. Bila Allah tunjuk, rupanya orang tu tak beramal apa pun. Tapi dia kena susah. Tetapi dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati dia sentiasa gaib, tak ada keakuan diri. Terus dia mengesakan Allah. Dia tak ada mengeluh. Dia terus mengesakan Allah. Dia terus bangga mengesakan Allah. Hilang keakuan dirinya. Gitu sebenarnya. Yang Allah nak lihat ahsanu amala dalam kehidupan kita. Kalau nak bagi ilmu, banyak ilmu, iblis lagi banyak ilmu. Apa yang kena bangga? Setiap ayat-ayat Quran tu daripada kitab Zabur, Taurat, Injil, Quran, semuanya dia ada di waktu tu. Iblis ada di waktu tu. Mudah aja nak tipu kita. Itu tadi. Tapi dia tak boleh tipu lah. Orang bila dah hilang keakuan diri, dia tak boleh. Orang ni ikhlas. Bila akuan dia dah hilanglah hatinya, fana dirinya. Selepas ikhlas ni fana. Jadi tanda orang yang maknanya ikhlas, orang tu fana, dah tak mengherankan dirinya. Kerana dirinya dia diatur oleh Allah. Dia tak ada risau-risau lagi dah. Apa kehidupan kita, beras tak ada, sikit apa kat rumah dekat nak habis, kita risau dah. Jadi apa yang sebenarnya amalan hebat kita? Tak ada apa. Allah nak tengok macam mana hati kita. Bila ada kekurangan sesuatu, bila ada sesuatu aku timpa kau, wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf, rasa sikit takut, macam mana hati kau? Lebih kau takut Allah ke atau takut sesuatu kesusahan yang menimpa kau? Kesakitan yang menimpa kau, kekurangan buah-buahan, kekurangan harta yang merisaukan kau, atau Allah yang lebih kau risaukan tak ada dalam hati kau? Allah nak uji tengok. Kalau makom kau tadi dah sememangnya begitu, engkau belum lagi kenal diri, kenal Allah. Kalau orang dah kenal diri, kenal Allah, dia tak heran dah susah ke senang ke, bagi dia sama. Yang penting Allah, dia bahagia kat situ. Itu sebenarnya kebahagiaan. Apa pun yang menimpa, bila dia datangkan susah, dia sabar. Dia selalu, ya Allah, engkau buat ni tak ada sia-sia, ya Allah. Ada hikmah dia. Sabar dia, redha dia, syukur dia. Kemudian kalau ditimpakan, dibagikan nikmat, dia takut, ya Allah, jangan sampai nikmat ni sampai aku tak asyik pada engkau. Rasa ada keakuan diriku, ya Allah. Jadi orang begini, orang yang taraf dia kekasih Allah. Ditimpa susah, sabar, senang hati dia. Dia tahu ni daripada Allah, ridha dia. Alhamdulillah dia ucapkan. Ditimpa tadi nikmat yang besar. Dia risau, takut nikmat ni menyebabkan dia jauh pada Allah. Kan dua kan kehidupan kita, tak susah senang. Ini bila susah pun ke Allah, senang pun Allah, orang ni kekasih Allah. Jadi di situ Allah nak lihat dalam diri kita masing-masing.
Allazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu. Allah nak tengok. Itulah dia macam mana. Aku bagi macam-macam hari-hari. Berlaku detik-detik tu aku nak tengok dalam diri kamu. Bagaimana kau nampak rasakan akuan diri kau ke aku tadi. Di sini kita nak kena faham. Kalau kita tak mengaji, tak jumpa guru mursyid, kita masih lagi bersandar kepada kitab. Bukan saya tak bagi bersandar pada kitab. Kitab tu perlu penjelasan. Kalau kita baca Quran tu tafsir, kita tak dapat penjelasan lagi. Alif lam mim. Kita pun tak ada rasa benda tu alif lam mim. Kita tak tahu. Itu dia kata Allah, Muhammad dan juga Adam. Kita baca kosong, tak faham. Kita hanya tahu tafsir, hanya Allah mengetahuinya. Padahal disebutkan huruf alif tu Allah, zat, sifat dan juga af'al di dalam tu. Alif lam mim. Di situ kita baca tu dalam keadaan kita sedar. Allah zat yang ada mengeluarkan sifatnya Muhammad dan juga af'al, bentuk dan asma itu Adam. Jadi kita tahu cerita alif lam mim, kita tahu ada maksud dia. Bukan sesuatu huruf alif tu tak ada maksudnya. Tapi disebabkan kita mengaji, kita gitu. Mengaji kita kulit. Lepas tu nak amalian kita entah. Lepas tu bila sakit pergi cari klinik, pergi cari tu. Padahal kita dah bagi tahu, Allah dah bagi tahu. Quran adalah penyembuh segala penyakit. Tapi yang kita nampak, yang kita makrifat bila sakit apa? Doktor. Syiriknya kita tadi. Itu tadi. Kita tak tahu oleh penyakit apa yang besar sekali. Penyakit tak kenal diri, tak kenal Allah. Penyakit rohani. Itu yang perlu diobat dulu. Katanya kejengkan dia mana darah tinggi kelang kabut, cari doktor ni lah test hari-hari ambil. Tolong test darah aku tengok hari ni berapa. 7. Kurangkan lagi ini kau dapat 4. Macam-macam risau kita. Tapi hati rohani kita sakit dengan Allah Ta'ala, tenang-tenang je. Patutnya penyakit rohani kita sekarang tak kenal diri, tak kenal Allah. Ini diobati dulu. Tadi. Kerana penyakit-penyakit yang lain tu dah mestinya kita akan mengalami. Jadi bila kita dah tak ada penyakit rohani, penyakit kita jahil pada Allah dah tak ada, penyakit apa yang datang pun kita tak heran. Kerana dapat melenyapkan penyakit-penyakit yang lain. Tu katakan Quran tadi dapat menyembuh segala penyakit. Tapi harus penyakit yang besar dihapuskan dulu, iaitu jahil tentang Allah. Bila baca Quran kita jahil tentang Allah. Bila baca Quran kita menyembah Quran, kita letakkan wa may yattaqillah, restoran, kedai-kedai makan taruh ni. Orang datang ramai sebab ayat ni ayat pemanggil rezeki. Punya kita penyembah ayat Quran. Bila laku banyak kedai mamak ke, minta maaf lah saya cakap kedai apa pun letak besar-besar ayat tu. Bila kita masuk, padahal kedai ni maju. Dia taruh ayat pelaris ni, ayat 1000 dinar. La haula wala syirik tu semua. Maka itulah jadi orang kita gitu. Menyembah ayat Quran. Tetapi dia tak sedar. Quran ni bukan disuruh baca, bukan disuruh letak kat dinding. Bukan saya cakap tak boleh. Tapi kamu dah seolah-olah meletak menjadikan berhala ayat-ayat Allah itu. Hingga kamu tak tahu maksud dia. Maksudnya disuruh tahu wa may yattaqillah. Jadi suruh kita yattaqillah, bertakwa kepada Allah. Kau tak ikut, kau letakkan itu. Kau tak faham. Maka itu dia terus akan menjadi berhala yang membawakan kepada kamu dalam keadaan yang malang. Tapi kamu tak sedar. Inilah kehidupan yang berlaku dalam kehidupan sekarang ni. Jadi asing perkara yang betul. Yang kita ni yang cakap yang betul ni dianggap salah. Dianggap sesat. Dia tu yang gantung ayat tu betul. Ya. Dia menyembah Allah betul tu. Iyalah gantung-gantung benda tu. Bukan saya cakap tak boleh. Jangan salah faham. Bila kita dah faham, dah kenal diri, kenal Allah, gantunglah banyak mana pun. Letak pun apa benda tangkal berhala pun tak jadi masalah. Solat pun kau kat berhala orang Cina pun solat kan kau.
Kau dah kenal diri, kenal Allah. Bukan kau solat berhala tu. Betul? Pasal dah tak ada tempat. Nampak berhala tu, kawasan berhala tu bersih. Solatlah situ bentar sejadah. Ke duduk kat berhala tu kita sembah berhala juga? Tak. Bagi orang yang mukmin, orang yang kenal diri, kenal Allah, mereka tak ke situ. Mereka di mana pun boleh ibadah. Mereka dah kenal diri, kenal Allah. Ini yang harus dipahami sekarang ini. Anak-anak kita, ya, cucu-cucu kita, generasi yang akan datang bertambah teruk. Inilah sebabnya. Sebab tenaga pengajar, pemimpin-pemimpin yang mengatur kehidupan kita tak menghalakan, menomorsatukan Allah. Maka itu dianggap asing ilmu yang untuk mengesakan Allah 24 jam ni yang dibawa oleh kekasih Allah Nabi Muhammad SAW, berita gembira ini, maka dianggap asing. Hingga kan diganti dengan para wali Allah, pembimbing rohani, mursyid, arif billah, maka dianggap ini sesat. Dianggap ini tak masuk dalam sukatan pelajaran yang boleh kita panggil mereka ini datang untuk membuat kuliah ataupun ceramah di masjid surau. Di mana situasi keadaan kerajaan punya tempat pembelajaran untuk situasi kerajaan pun tak panggil. Sebab ini kita kena ada tauliah. Dia tak ada tauliah. Dan bila orang tu nak ambil tauliah, dia kata ni ilmu tak boleh bawa. Ilmu lain boleh bawa. Ilmu sifat 20 kenal diri, kenal Allah, kita tak ada dalam sukatan pelajaran kita. Jadi kalau nak ambil tauliah, kena ambil sukatan lain. Cerita-cerita yang cerita macam kartun-kartun sikit lah. Yang tak bawa manusia tu kenal diri, kenal Allah. Dia boleh bagi tauliah. Dia punya tauliah macam tu. Itu yang nak kena ajar orang yang nak bagi tauliah tu pun saya ajar balik nanti. Engkau ni lah yang masuk neraka dulu. Engkau mengiktirafkan orang bagi tauliah, engkau sendiri kurang hajar dengan Allah Ta'ala. Macam mana? Dia cakap macam tu. Bukan saya marah. Saya tak marah. Tapi biarlah tu, janganlah bodoh terus bodoh. Dibiarkan bodoh disebabkan nakkan sesuatu selain Allah. Sanggup kau bodohkan diri kau. Apa yang kau belajar betul-betul ilmu kau tinggi tu, kau tak gunakan. Sebab apa? Kau tak belajar kenal diri, kenal Allah, maka kau tidak takut kepada Allah. Wahai orang-orang yang banyak ilmunya, orang yang banyak beramal lah katakan. Jangan duduk diam di situ. Bukan tempat itu berhentinya engkau. Berhentinya engkau adalah engkau harus kenal diri, kenal Allah. Baru engkau tahu nilai engkau tu di situ. Bukan nilai engkau tu banyak beramal. Bukan tak bagi beramal. Iblis pun lagi banyak beramal daripada engkau. Berjuta tahun dia beribadah pada Allah. Hingga digelar malaikat muqarrabin. Malaikat yang paling dekat dengan Allah. Semua orang minta doa, malaikat minta doa pada dia. Tapi kesudahan dia apa? Begitulah orang yang terlampau banyak amat amal, tapi dia tak sedar, tak kenal diri, tak kenal Allah, akan binasa juga. Itu maka Rasulullah memperingatkan, Allah Ta'ala mengingatkan, kenal aku dulu baru ibadah. Kenal aku dulu, ilmu tu adalah aku, bukan berhenti pada ilmu, berhenti pada yang empunya ilmu. Sebab kita belajar ilmu macam mana pun, kita kena kata seperti mana Nabi Adam, dia tahu macam-macam, Allah bagi faham, dia kata apa? La ilma lana. Allah Ta'ala kata, aku tidak ada ilmu. Illa ma'alam tanah. Aku pandai sebut ni sekali-kali, malaikat jadi pelik. Adam boleh tahu macam-macam, itu semua laduni daripada sisi Allah. Aku tidak ada ilmu. Gitu sebenarnya. Ini tidak. Kau tukarkan pula yang jahil tadi, yang tak betul tadi kau jadikan betul. Yang riba dibenci Allah, kau kata kau Islamikkan. Bilanya teruklah masyarakat kita akan jadi, umat manusia akan jadi rosak. Benar apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, manusia ni akan jadi rosak, umat Islam rosak ramai. Tapi macam buih, sebab apa? Orang-orang yang beramal itu jahil tentang Allah SWT. Buruk perangai dia. Dan juga orang yang banyak ilmu, alim-alim, tetapi dia tu perangai yang ditunjukkan adalah perangai keakuan diri. Iaitu perangai yang buruk. Kita nampak jelas dia seorang yang banyak ilmu, tapi masih lagi mengaku dia hebat. Dia banyak ilmu. Orang lain apa cakap, semua salah. Tak boleh. Aku mufti, aku yang betul. Kau lain semua tak boleh. Siapa pun nak tegur tak boleh. Aku tak boleh orang tegur aku. Aku mufti, aku ulama. Jangan. Padahal banyak salah dia dalam kehidupan yang dia buat.
Dia mengaku ada keakuan diri itu dah salah besar. Bertobatlah kembali cepat, ya. Jangan merosakkan lagi umat. Nanti kalau datang Imam Mahdi, engkau yang dipancung dulu. Ya. Tu nanti. Engkau yang merosakkan umat, kata Sayyidina Ali. Merosakkan umat Islam ni dua golongan, kata Sayyidina Ali. Itu tadi. Yang pertama yang rasa dah banyak sangat beramal tapi tak kenal diri, tak kenal Allah. Sombong. Dia rasa dia yang banyak amal, orang lain tak. Kedua, orang yang banyak ilmu sangat tetapi perangai dia buruk. Pasal tak kenal diri, tak kenal Allah. Jadi bertobat kita kembali. Saya bukan marah, saya rasa bahagia saya dapat bagi tahu supaya tak boleh dakwa saya di padang mahsyar nanti. Saya bagi tahu yang jelas dan benar. Maka hak kalian nanti jangan menyalahkan saya. Jangan menyalahkan Allah. Mengapa tak bagi tahu, ya Allah? Kami tak tahu, tak kenal. Kenapa kau tak kenalkan aku, ya Allah? Dah, di dunia macam-macam Allah hantarkan. Selepas Rasul, para wali Allah menunjukkan pada kita macam mana jelas yang mana mengenal Allah. Tapi kamu buat tak tahu, kamu olok-olok kan? Jangan kamu dusta di hadapan Allah dah. Mengakui lah. Dan macam-macam cara Allah tunjukkan, hantarkan kepada kita. Pembimbing-pembimbing rohani. Engkau halau dia. Kau tak bagi dia berceramah. Kau tak bagi dia berkata. Kau tutup benda-benda hak yang dia cakap supaya boleh yang hak ni yang dia sebut tadi boleh orang lain tak dengar. Kau buat jalan yang macam tu. Lepas tu kau kata kau tak jumpa jalan di hadapan Allah. Kau nak bohong di hadapan Allah sekarang ni. Tak boleh. Orang-orang begini dia jalan terus. Yang hak ni dia akan terus berjalan. Yang batil pasti hancur. Sesungguhnya wazahaqal batil kana zahuqa. Sesungguhnya batil ni tak betul, kau tak payah tutup, engkau yang hancur nanti. Engkau akan lenyap, Allah Taala kata. Yang hak ni terus berjalan walaupun dia seorang pun dia tetap berjalan hak ni tadi. Dan dia tetap menang walaupun kau ramai kau rasa menang, dia yang hak tetap menang. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana. Dia tak ada kerisauan orang yang membawa hak ni. Dia dah tak ada keakuan diri dah. Dia tak risau dah. Dia tak perlu ramai pun. Dia tak perlu orang nak sokong dia, tak perlu. Dia cukup Allah je. Jangan main-main, jangan kita ingat alah dia tak ada penyokong kuat si Haji ni. Dia kita boleh hentam dia senang-senang je. Kita janganlah dia tak kuat tim dia dah. Tak ada. Dia tak ada kira tim-tim dia, tak ada. Dia kira dia dengan Allah, dia rasa kuat dia. Dia tak ada siapa boleh tombangkan dia dah. Dia cukup tenang dengan Allah. Dia tak perlu ramai-ramai dah. Tapi beruntung orang yang menyokong dia. Kerana dia menyokong kuat Imam Mahdi, dia menyokong kuat kedatangan Imam Mahdi. Dia mengajak kita bersiap siaga untuk kembali betul-betul kepada Allah Subhanahu Taala. Dia sayang kita betul-betul sayang, sampaikan bukan dia sayang kita aja, dia sayang kalau kita ada isteri, dia nak juga isteri kita pun selamat. Dia nak anak-anak kita pun selamat, dia anak cucu kita, dia nak sekeliling pun selamat. Dia bukan dia seorang je. Dia nak tenang, dia nak selamat. Dia nak kita semua selamat. Fid dunya hasanah. Dapat di dunia hasanah, berada dalam kehidupan dengan Allah itu hasanah, dan juga di akhirat pun berkehidupan dengan Allah hasanah, dan diminta jauh jangan ada rasa keakuan fakina azabannar. Mereka nak gitu orang-orang yang betul-betul bawa hak Allah SWT, seperti mana Rasulullah SAW, para rasul, para nabi, para wali-wali Allah, orang arifin billah, mereka hanya bawa ini. Mereka hanya bawa ini dengan hakul yakin. Mereka tak memerlukan yang lain. Dia hanya perlukan betul-betul bilang keakuan diri, dia nakkan Allah betul-betul, maka perjalanan dia tu ain wajah, tidak ada bengkok, sentiasa lurus. Mereka setiap detik yang turun ilham pada dalam dirinya tak ada kebengkokan. Seperti mana penduduk kafir tadi, 309 tahun diraibkan Allah sementara di dalam gua. Kerana dia serahkan betul-betul. Dia minta petunjuk Allah. Allah tambahkan lagi. Allah hantarkan hingga dia hari-hari bertambah yakin dengan Allah. Hingga dia berani menyebut kepada raja yang zalim. Dengan menyebut kata-kata yang baik. Bahawasanya kembalilah kepada Allah. Dan mereka tetap dia kata kami tidak berganjak. Kalau kami mengatakan yang tak mengesahkan Allah, tentu kami akan binasa, dia kata. Kami hanya mengatakan yang hak, yang Allah. Kami tak mau kata-kata yang lain. Subhanallah. Ini sifat penduduk kafir dan juga sifat-sifat para rasul, para nabi, para wali Allah. Mereka tidak takut. Mereka tidak takut. Yang mereka takut adalah keakuan diri mereka. Mari kita sama-sama
kita amaliahkan. Beruntungnya kita, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu taala, kita dapat mendengarnya dengan jelas dari sisi Allah, langsung kita dapat jalan yang benar ni, langsung kita melangkah terus, jangan menangguh-nangguh lagi, terus melangkah dengan langkah qudratullah, langkah iradatullah, dan yang mana kita melangkah dalam keadaan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itulah pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sampai situ dulu. Kita minta pencerahan kepada sahabat-sahabat pejuang kita, iaitu Syekh Latif dan juga yang lain, Cok Palang dan lain-lain, insya-Allah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Alhamdulillah, tinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan hidayah, taufik, inayah, rahmat, kasih sayang dan kurniaan, anugerah, keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah mengatur, menyusun dan mencurahkan berbagai-bagai nikmat kehidupan dan juga nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan kepada kita semua. Alhamdulillah, bersyukur, dan nikmat mengenal Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat kenal diri dan juga kenal Allah Subhanahu wa taala, dan membuang keakuan diri dan mengesahkan sebenar-benarnya keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah kalimah taqwa, kalimah thayyibah, kalimah iman, kalimah yang kita nak nafikan keakuan diri kita. Kita tak memiliki apa-apa, kita tidak ada apa-apa, dan kita tidak boleh membuat sesuatu apa pun yang memiliki kekuasaan qudratullah Allah SWT, memiliki segala-galanya daripada Allah SWT, dan yang boleh buat hanyalah Allah SWT. Jadi walaupun kita lihat diri kita, tapi bukanlah diri kita yang sebenar. Itu hanyalah tajali kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala nak tunjukkan kekuasaan dan kebesaran dan kudrat dia. Diciptakan, dijadikan, diaturkan skrip-skrip kepada kita dan seluruh kehidupan ini di muka bumi dan seluruh alam ini, supaya kita merasa dan meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala lah yang mengatur, menyusun segala-galanya. Jadi alhamdulillah, Ustaz telah tekankan kepada kita supaya kita sentiasa bersandarkan kepada Allah SWT, Allahus Samad. Bukan bersandarkan kepada kebolehan kita, kepandaian kita, ilmu kita, amalan, ibadah kita dan sebagainya, tapi sandaran kita hanyalah terus kepada Allah SWT, direct kepada Allah SWT. Kalau kita buang segala-gala, barulah kita akan rasa aman, kita akan rasa tenteram, kita akan rasa kelazatan, manis yang tiada pahitnya, Masya Allah. Jadi itulah sedikit kongsian pada petang ini, supaya kita sama-sama lah kuatkan lagi, mengajak diri kita, mengajakkan keluarga kita dan seluruh umat ini. Kita sayang kepada mereka semua, kita kasih, kita ajak dengan kasih sayang. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Jadi alhamdulillah, saya tangguhkanlah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu yang Ustaz, doa yang baru Ustaz turunkan, yang sangat-sangat menggetar, yang sangat kita rasa Masya Allah, doa yang sangat-sangat menginsafkan kita bahawa kita ni tak ada apa, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, al-mukasyafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim,
ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia hidayah, limpah kurnia inayah, kasih sayangnya dapatlah kita bersama-sama diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita tak ada daya upaya kita nak ke sini untuk nak menyatakan diri keesaan Allah Subhanahu wa taala, sebab kita diajar, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghala tuju hidup kita. Hidup kita ni kena ada hala tuju. Kalau tak ada hala tuju, tak tahu nak cakap apa. Tapi bila zaman sekarang ni, hala tuju dia macam Ustaz Syazir beritahu tadi, apa hala tuju dia belajar tinggi-tinggi, PhD ke apa, master ke apa, yang paling atas sekali. Kalau saya, kalau pandang atas untuk pembelajaran tu atas pokok je kan. Apa ni atas pokok, dia untuk dia dapat kerja, dia untuk apalah macam-macam lah, untuk dia membanggakan diri dia. Kalau kau juruterbang, kau rasa juruterbang yang lain ni dia pangkat rendah je, contoh gitulah. Itu hala tuju. Itu hala tuju yang nak mengakukan aku tu, mengakukan keakuan diri tu, mengakukan aku, dia rasa hebat, tak rasa hebat. Kalau misalnya saya cakap tadi, ibarat juruterbang kan, dia memandu flight, naik ke atas, saya masuk tu ada bersama dengan Syekh Aziz, dengan anak beliau. Allah Ta'ala perlihatkan, saya duduk kat dalam tu. Kalau kita duduk dalam flight, kita rasa macam statik je kan, statik je. Tengok-tengok dah sampai dah. Tapi apabila kita tengok di luar, dia terbang ke atas. Yang pilot tu dia mengaku dia yang pandu. Itu susah tu nak dihilangkan tu. Dia rasa hebat kan. Dia rasa hebat. Tak boleh, itu nak dihilangkan tu. Itu nak diperangkan tu. Nampak tak? Kita diterbangkan pun oleh pesawat sekalipun, kita tak rasa makhluk yang menerbangkan, membawa kita, bukan. Allah Ta'ala yang bawa kita. Subhanallazi asra. Allah hebat. Kehairanan kita. Hairan bukan hairan disebabkan apa? Kehairanan di atas kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia menombor satukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab saya kalau sebut pasal nombor satukan Allah Ta'ala ni, melihat kepada material, contoh kapal terbang dan sebagainya, material. Jadi kita ditutupi oleh Yahudi ni. Yahudi, aku yang naik, ini aku yang buat ni. Ini kapal terbang ni semua aku yang buat ni semua ni. Ini apa, perubatan-perubatan yang hebat ni aku yang buat ni. Padahal kita ada macam-macam, Ibn Sina perubatan kan. Kita ada Al-Khawarij, semua tu. Semua ada, semua. Ulama Rabbani ni yang memang dia memang pakar dalam bidang yang dikatakan apa dalam kehidupan ni. Tapi dia kata aku. Tapi kalau macam contoh Ibn Sina, dia tak menyatakan diri dia. Dia diajar supaya menombor satukan Allah Taala. Kita tak nampak dekat dalam rumah kita sekali pun. Kan? Adakah kita ajar anak-anak kita? Ajar anak-anak kita, ni nombor satu kena Allah ni. Ni Allah ni. Nampakkan Allah dahulu. Tiang dalam rumah sekalipun, Hayyun Qayyum. Kan? Kalau tak dipegang oleh Allah SWT, runtuh rumah. Kan? Apatah lagi yang lain. Apatah lagi kehidupan yang lain, macam mana keadaan dia? Jadi saya menyeru kepada semua bapa-bapa yang nak melukis anak-anak ni, dia kena carilah, ya Allah, pembimbing rohani saya. Macam Syazir beritahu tadi, bila dia dah dapat sesuatu kan, dia dapat sesuatu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia tak lihat orang tu kurang tau. Saya cerita dengan isteri saya sebelum ni kan, saya bukan nak biarkan orang tu, saya ni ruhamah ubainahum, saya cakap, saya sampai cakap macam tu. Macam mana cara ni, ya Allah, tolonglah ya Allah, dia tak dapat benda ni ya Allah. Aku kesedapan yang Allah Taala bagi ni ya Allah, nikmat senikmat-nikmatnya, tenang setenang-tenangnya. Macam mana yang kat luar tu tak, bukan kita rasa macam dia ni rendah, tinggi, tak. Kita pun takut nak nyatakan gitu. Ya Allah, jauh kita dengan Allah Taala kalau saya cakap macam tu. Jauh saya dengan Allah Taala kalau saya cakap ni rendah, aku tinggi. Tak boleh. Khauf wal ju', Allah Taala bagi gitu. Saya diaturkan gitu, dikontrol Allah begitu. Jadi bila kita tengok yang luar ni, itu saya cakap, saya seru kepada ibu-ibu, bapa-bapa, carilah benda ni, ustaz-ustaz, ulama-ulama, mufti-mufti, pembesar-pembesar, Perdana Menteri sekalipun, cari benda ni.
Pembimbing rohani, dalaman kita. Dalaman kita dah lama rosak. Kita ni dipimpin oleh Yahudi. Kan? Malah daripada zaman merdeka lagi. Kita carilah benda ni, cari. Siapa yang degil tu degil lah. Nak buat macam mana? Kan? Terimalah azab nanti. Kan? Jadi biar kita ni, kalau yang kita dah difaham oleh semua, azab dia apa? Ni, khauf wal ju', takut betul yang ada keakuan diri ni. Macam yang dikatakan penyakit tadi kan, penyakit. Kencing manis, darah tinggi apa semua tu. Itu semua bagi saya nombor 7, nombor 10 semua. Kan? Mati tu pasti bagi saya. Bukan saya berani pun. Kan? Mati tu pasti, tapi yang penyakit yang paling utama sekali ni menghilangkan keakuan diri dengan kebesaran Allah Taala. Sekiranya ada, Allah Taala hilangkan gitu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Syifa. Allah Taala bagi kita yakin dengan Allah. Kan? Kalau kata mati disebabkan kencing manis, bukan. Mati disebabkan darah tinggi, bukan. Mati itu pasti Allah Taala ada tulis di Lauh Mahfuz. Diceritakan hari itu sama-sama dengan jemaah baca Lauh Mahfuz kan. Boleh tak kita tengok Lauh Mahfuz? Boleh. Betul-betul kita kenal diri kenal Allah, betul lah. Tulisan yang kita setapak ni, kita nak ke depan ni, kan? Tu dah tulis dah setapak tu. Adakah kita mengesahkan Allah? Itu yang kita takut tu. Allah Taala ada tulis tu. Tapi adakah kita ni berkehidupan ke depan, setapak kaki kita ke hadapan ni, adakah kita dengan Allah? Tak ada keakuan diri kita. Itu yang kita risau tu. Kalau setapak ni Allah, padahal engkau dah tulis dulu ya Allah. Aku nak bukan kita nak berhati-hati. Aku nak engkau kontrol aku ya Allah. Dalam kehidupan aku ni dikontrol oleh engkau ya Allah. Ya, jangan ada keakuan diri. Lauh Mahfuz tu dah tulis, engkau dah tulis. Kan? Engkau penampakkan aku ya Allah di Lauh Mahfuz tu. Macam mana keadaan aku ke depan ni? Setapak ni, aku risau. Kita bukanlah kata kita tahu ke depan kita ni. Maksudnya ke depan kita ni kita tak tahu, tapi biar ke depan kita ni dengan Allah. Tak ada keakuan diri. Tu dia. Saya pun tak mampu juga. Saya cakap pun saya tak mampu. Itulah perkataan yang kita nak. Bukan kita belajar macam saya tadi, belajar kita rasa menambahkan lagi keakuan diri kita. Patutnya kita memang tawaduk, merendah diri, rasa tak mampu. Itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala suka. Samping kita sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ke depan kita ni. Yang dulu sampai sekarang kan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Risau kita, kan? Macam yang dikatakan seorang pendosa yang berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir Jalani, dia kata, "Bolehkah Syekh, aku ni dosa aku banyak ni, bolehkah Allah tak ampunkan?" Jadi sujud Syekh Abdul Qadir Jalani, kan, orang yang mulia ni yang menyatakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak mampu ni. Saya diceritakan dulu, ada diceritakan bahawa saya tak ingat Nabi Musa ke, saya tak ingatlah cerita tu, tapi dalam perhimpunan yang besar, hujan tak turun-turun. Saya ingat peristiwa Nabi Musa. Jadi dalam dia kata insya-Allah Allah Taala akan turunkan hujan, tapi dalam kelompok kita ni ada yang orang berdosa, dia kata. Selagi dia tak minta ampun Allah Subhanahu Wa Taala, kan, selagi tu hujan tak akan turun. Jadi orang yang tu dia ambil baju dia tutup muka dia, dia tutup muka dia. Orang semua tak tahu. Yang atas kat pentas pun tak tahu. Tapi dia memohon ampun kepada Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku ni ya Allah malu di hadapan Kau ya Allah. Orang lain tak tahu tapi Engkau yang Maha tahu ya Allah. Terus masa tu hujan turun terus. Disebabkan apa ni? Ni suara keampunan, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Ni dia kata dah. Allah Taala suka. Nabi Muhammad bangga dengan orang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan ketidakmampuan dia, menyatakan yang dikatakan bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya taubat. Taubat ada apa keakuan dia nyatakan. Orang lain tak tahu pun, siapa yang berdosa tadi? Siapa dia tengok di kiri kanan, tapi dia Allah Taala tak keluarkan pun, tak aibkan dia pun. Tak nampakkan pun aib dia. Tapi di dalamnya bersihnya hati dia tadi tu. Bersihnya hati dia tu. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah sama-sama kita bawa dalam kehidupan harian kita tak mampu nak cakap. Ini semua kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang dikatakan penduduk kafir tadi pun begitulah. Allah Taala kontrol beliau. Kontrol supaya kontrol supaya menombor satukan, membesarkan Allah, menombor satukan Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah di dalam keadaan sekarang ni. Nak cerita Allah Subhanahu Wa Taala pun rasa dah pelik dah. Baru sebut nama Allah je. Baru sebut nama la haula wala quwwata. Insya-Allah. Dia rasa pelik dah.
Bayangkan dah rosak dah masyarakat kita sekarang ni. Kita tak nampak, kalau kita nampak kereta, dia tak nampak tayar tu daripada apa. Ini semua dilukis oleh mak bapak ni. Tu saya cakap, sekali lagi saya seru mak, ayah, abang sekalipun, siapa pun belajarlah ilmu ni. Ilmu kenal diri, kenal Allah. Baru kita tahu. Bukan kita ambil ilmu ini baru minimum kita ambil. Dah cukup-cukuplah tu. Cukup-cukuplah tu. Kita dah akhir dah ni. InsyaAllah sama-sama kita, saya tak mampu nak berkata, tapi semua datang daripada kalam Allah untuk sama-sama kita mengajak supaya dapat kita sama-sama mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana dia asyik dengan diri dia, seperti mana dia sentiasa mengesahkan pada diri dia sendiri. Dia cukup dengan diri dia. Itu dalaman ni kita nak betul-betul kuat di situ. InsyaAllah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih lagi diberi kesempatan untuk bernafas yang menyatakan bahawa Allah itu hidup. Kita berkehidupan dengan Allah 24 jam. Allah itu kanzan makhfi. Jadi saya nak mengingatkan diri saya semula, bagaimana kita nak ingat Allah sentiasa. Jadi Allah itu tersembunyi. Jadi bagaimana Allah nak memperkenalkan dirinya senyata-nyatanya. Jadi Allah menciptakan makhluk. Jadi bila dia ciptakan makhluk ni diciptakan semata-mata untuk memperkatakan tentang diri dia yang hebat, dirinya yang agung. Jadi bila saya melihat sekeliling sahaja, bila saya melihat seorang yang suka berderma, jadi saya pulangkan balik kepada Allah yang bernama Al-Ghani. Bila saya melihat seseorang yang bila saya melihat air terjun yang indah, pokok yang melambai-lambai, kehijauan yang segar mata memandang, saya pulangkan balik kepada namanya yang Al-Khaliq, yang mencipta. Dan di mana dia mencipta begitu teliti sehingga ahli saintis boleh mengkaji keluarnya klorofil, macam mana proses dia menyerap baja, menghasilkan nitrogen dan sebagainya, sehingga pokok tu segar, boleh menghasilkan buah. Jadi begitu teliti. Allah yang Maha Khabir tu begitu teliti penciptaannya. Jadi di situ bila kita berkehidupan, bila kita nampak, bila kita buka mata sahaja, bermakna mata hati kita terus menyebut kebesaran Allah. Kita menyebut nama-nama Asma'ul Husna Allah. Jadi di situ kita akan lebih dapat rasa bahawa Allah sentiasa bersama dengan kita. Kita tak akan berpaling daripadanya. Jadi itulah yang saya nak berkongsi kepada para pendengar YouTube. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini dapat kembali mendengar talk Ustaz secara live setelah hampir sebulan berada di kampung, menziarahi orang tua dan rakan-rakan serta saudara mara, berkat keizinan darinya jua dan rahmat serta kasih sayang darinya jua. Sedikit perkongsian saya pada hari ini melalui setelah mendengar talk daripada Ustaz berkenaan dengan ahsanu amalan, amal-amal soleh. Amal soleh kita ni bukan sekadar bukan sahaja solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, tunaikan zakat, tunaikan haji dan sebagainya, tapi amalan soleh ni apabila kita melakukan sesuatu
pekerjaan apa-apa sekalipun dalam aktiviti seharian kita, bila kita melakukannya tanpa kita merasakan kita yang melakukannya, itu barulah dikira sebagai amal soleh. Sebagai contoh, ada dalam kisah yang dikisahkan, saya tak ingat sama ada hadis Nabi atau sebaliknya, berkenaan dengan seorang lelaki yang mengalihkan duri di tepi jalan, tapi dia buat tu kerana Allah, maknanya untuk menyenangkan orang lalu lalang kat situ, dan itu dikira sebagai amal soleh. Itu amalan yang diterima oleh Allah apabila kita melakukan sesuatu hanya kerana Allah SWT, bukan mengharapkan pujian daripada makhluk. Jadi saya mengingatkan diri saya sendiri, anak-anak saya dan sahabat-sahabat semua, marilah kita sama-sama terus mencari ilmu, dan saya suggestkan channel YouTube ini yang diberi kuliah oleh Syekh Aziz, untuk sama-sama kita terus kenal diri kita ni siapa, dan seterusnya otomatik kita akan terus kenal Yang Maha Esa yang menciptakan kita ini. Jadi itu saja perkongsian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diucapkan oleh sahabat-sahabat kita, teman-teman perguruan kita, itu semua daripada khatir Rabbani, daripada lintasan-lintasan kesucian kudus, daripada kalimat-kalimat Rabbi yang tak lain bukan ada kepentingan apa pun, melainkan benar-benar mereka semua nak ajakkan kita kasih sayang benar-benar, selamatkan kita benar-benar, betul-betul mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan diri sendiri. Dia ajakkan itu tu. Ajakkan ke situ yang paling mahal sekali. Kalau ajakkan ke selain daripada itu masih lagi ada kekurangan. Tapi mengajakkan untuk sama-sama dia tu orang yang mengara di situ adalah perangai-perangai para rasul, para nabi, para wali Allah, arifin billah, kekasih Allah, yang nak bawa kita ni sama-sama dia dan kita untuk mengesahkan Allah tak ada lain. Itu adalah satu kesucian yang mana kita jarang dengar. Kalau ada, ini adalah dia seangkatan, satu bekas daripada bekas wadah yang dimiliki oleh para rasul, para nabi, para wali Allah. Maka beruntunglah kita dapat masih lagi mendengar wadah-wadah dari keluar daripada untuk nak ngajak ngesahkan Allah, untuk kita bawa sama-sama. Jangan sampai kita nampak lagi sesuatu yang Allah jadikan itu sesuatu. Tapi seperti mana kita nampak kipas ni bergerak, maka kita dah secara automatik Allah dah fanakan kita dah. Kita memang kita nampak kipas tu bergerak, tapi dalaman kita ni Allah fanakan. Kita dah tak nampak yang gerakkan kipas tu current dah. Kipas kita tak nampak, current data kita tak nampak. Kita tak nampak air tadi yang daripada air keluar current tadi. Kita tak nampak. Kita nampak siapa yang memberikan kuasa tu tadi. Tak lain air tu, ciptaan air tu Allah ciptakan, dalam air tu ada kuasa. Jadi yang menciptakan air, yang menciptakan kuasa tu Allah, kita dah nampak ke situ, tu nama fana. Itu nama fana. Fana tu tak semestinya itu kerasukan tu. Kerasukan buat. La ilaha illallah. Buat tu. Lepas tu jalan depan orang macam buat tak tahu. Tu bukan fana tu. Itu kerasukan. Dia kalau tu dia normal dia biasa je. Dia memang dia nampak tu, dia tak nampak lain lah. Dia nak ajar dia kena belajar lah. Dia dah belajar benda tu, tidak pun nampak selain sesuatu melainkan Allah dahulu. Dia dah belajar. Memang semua ni tak ada lah dia nampak. Dia nampak yang menciptakan. Sebab dia dah tahu. Dia dah belajar mengenal diri, mengenal Allah. Di langit, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, semuanya Allah yang ciptakan. Jadi ngapa aku nak pandang lagi yang diciptakan Allah? Aku harus pandang Fa'ain nama Situlah. Situ dia kita mengaji ni.
kita dapatlah skill-skill dia. Orang arif billah ada skill gitu. Tapi kalau kita tak jumpa aliran untuk kita nak kenal guru pembimbing, kita cari yang lain-lain, kita takkan dapatlah ini. Kita kena carilah. Allah suruh cari orang-orang ahliku, wali-waliku, arifin billah, mursyid-mursyid, supaya bila engkau nanti jumpa, aku tunjukkan, kau nak betul-betul, nanti engkau sebenarnya bukan jumpa dia, engkau jumpa aku. Tu Allah bagi tahu dalam hadis kursi. Jadi kita tak nak ke jumpa pada Allah kat dunia ni? Kalau kat dunia tak dapat jumpa Allah, macam mana nanti kat padang mahsyar, kat alam barzah? Mengerikanlah. Sebab kita perjumpaan, pertemuan. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Itu pertemuan yang paling. Sejak di alam roh dulu 4,000 tahun, belum ada jasad kita lagi. Kita dah bertemu dengan Allah dah. Asyik dengan Allah dah. Tak mau yang lain. Macam mana boleh kita tak lupa pula? Jadi perkara ni kita melawan aruslah. Banyak berbalah-balah, banyak berbantah-bantah dengan Allah. Sudahlah tu. Ya, kita tertipu dengan harta benda, tertipu dengan pangkat, kedudukan, kita tertipu dengan ilmu. Bukan saya tak bagi ambil tu. Ini sudah, itu semua ni adalah zinatul hayati dunia. Semua perhiasan yang akan merosakkan. Wal baqiyatu solihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun. Yang baik dia adalah kita betul-betul kembali kepada kekal, iaitu dengan Allah SWT. Ya. Jadi saya rasa cukuplah sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatian semua. Ya, amaliakan, ajarkan betul-betul. Kita dah tak ada masa, ajarkan. Mana kita tahu, ajarkan. Kita dah dapat di sisi Allah. Akhlak-akhlak ni tadi, macam mana ya Allah aku nak ajar anak aku pula. Minta kepada Allah, Allah akan tunjukkan nanti. Sebab kita bersungguh-sungguh nakkan Allah, pasti Allah akan bagi. Kemudian bila kita pula bersungguh-sungguh nak anak kita, Allah akan bagi juga. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Inilah jalan yang benar-benar jalan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jalan yang benar dan lurus, tidak ada bengkok. Juga dibawa oleh para-para pengganti Nabi Muhammad, iaitu al-ulama warisatul anbiya. Ulama yang rabbaniun, ulama yang betul kenal diri, kenal Allah, yang betul takut kepada Allah, yang betul malu, yang betul cinta betul kepada Allah, selalu berselawat kepada Nabi SAW, mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Itu tadi. Cinta pada umat Nabi SAW. Itu tadi. Kita nak gitu ya. Saya rasa cukup sampai sini. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan, ada rasa keakuan diri. Wa'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad.